Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi hadana lihadzal Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau An-Najahiyah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Iman dan Kehidupan. Sambungan bacaan di dalam kitab pada muka surat 61 pada nombor yang ke-9. Masih lagi di bawah tajuk manusia dekat kepada Tuhan. Muka surat 61 nombor yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu rahmat Allah terbuka luas kepada manusia, sehingga manusia dapat meminta dan menerima kurniaan Allah pada setiap waktu dengan tidak ada terbatasnya. Selanjutnya mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan dan cepatnya datang kurniaan Allah itu apabila manusia mendekatkan diri kepadanya dengan amalan zikir, dengan amal zikir dan doa, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Qudsi. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak tengok sedikit tentang rahmat Allah. Disebutkan bahawasanya rahmat Allah itu, pintu rahmatnya terbuka dengan sangat-sangat luas, yang dikatakan tidak ada tepinya, tidak ada hadnya.
Tidak ada batasannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada manusia, khususnya kepada kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, sehingga memungkinkan kita untuk berdoa pada bila-bila masa sahaja. Kita nak minta, nak merayu, nak merintih, nak memohon, nak menangis depan Allah 24 jam, tidak ada had, tidak ada halangan. Ibaratlah selalu saya sebut, ibaratnya Allah Ta'ala ni dia tidak ada waktu pejabat macam kita 9 sampai 5 petang. Kalau ada waktu macam tu sahaja, mungkin menjadi kerumitan bagi kita. Tengah malam accident, nak berdoa tak boleh, pejabat dah tutup. Dia ibarat gitulah. Tapi kasihnya Allah ni, dia buka bila-bila masa. Tuan-tuan nak doa waktu siang boleh, waktu malam boleh. Nak doa waktu pagi boleh, petang boleh, tengah malam boleh, menjelang subuh lagi boleh. Nak doa seorang-seorang pun tak apa, nak doa berjemaah pun boleh. Kita nak doa waktu kaya boleh, waktu miskin pun boleh. Dia tidak ada had, tidak ada limit, tidak ada batasan. Dan disebutkan tadi antara proses kaedah kita nak mendekatkan diri kepada Allah, antaranya dengan amalan, termasuk dengan zikir dan juga dengan doa. Amalan ni semua kita tahulah. Kita ada dua jenis amalan. Satu amalan wajib, satu amalan sunat. Amalan wajib ni semua kena buat lah. Macam mana gaya pun semua kena selesaikan. Amalan-amalan sunat dia bergantung kepada kekuatan dan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita mampu buat, dipersilakan kita buat. Besok hari Isnin, cuti Keputeraan Sultan Selangor. Jadi siapa nak puasa sunat, silakanlah. Bukan puasa sunat sebab keputeraan tu, sebab Isnin tu. Tapi kita kata sebab cuti, Ustaz, kira puasa pun cuti kan? Itu suka hati tuan-tuan. Kalau nak buat, buatlah. Kalau tak buat pun tak apa dah. Ikut kemampuan kita masing-masing. Jadi nak dekat diri dengan Allah ni, selain amalan fardu, maka kita iring dengan amalan sunat. Ikut kemampuan kita masing-masing. Buatlah apa yang terdaya, apa yang terbaik, apa yang kita termampu. Dan kalau boleh, amalan-amalan sunat ni biarlah kita dapat buat walaupun sedikit. Baca Quran, tak boleh baca banyak, kita baca sikit. Zikir selawat pun samalah. Sedekah jariah, tiap kali kita datang, paling tidak sehari sekali, kita datang maghrib, letak duit dalam tabung surau dan tabung masjid. RM1 pun tak apa, RM2 pun lagi cantik. Berapa yang kita daya dan kita ikhlas. Sebab amalan sedekah ni dia punya fadilat, kelebihan terlalu banyak. Kalau kita baca dalam Quran juga, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana orang-orang yang hampir mati. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ada orang yang hampir mati, kata Allah, nyawanya dah sampai, dah nak melayang, dicabut oleh para malaikat Allah, dan dia cuba nak minta extend, minta tangguh sekejap aja, seminit dua pun tak apa. Fa as-saddaqa,
Sebab alasan dia, aku nak bagi sedekah. Wa akum minas solihin. Dan dia nak jadi orang yang baik-baik, orang yang soleh. Bayangkan ibadah sedekah ini, yang kadang-kadang separuh manusia hari ini dia buat tak peduli. Dia tak kisah. Dia abaikan. Besok orang nak mati ni kalau boleh extend nyawa tu sekejap, benda pertama yang dia nak pulun adalah sedekah. Pernah tak kita renungkan benda ni sekejap? Pasal apa Allah meng-highlightkan orang yang nak mati, kemudian mereka minta tangguh sikit, kalau boleh tangguhlah. Tapi sebenarnya tak boleh tangguh. Tapi Allah nak bagi satu bentuk iktibar dan pengajaran kepada kita. Sehingga orang yang nak mati pun, kalau ada ruang extend nyawanya, dia takkan pilih nak buat benda lain. Tapi yang dia pilihnya adalah fa'as-saddaqa, aku nak bagi sedekah. Sebab apa dia pilih sedekah? Ulama tengok balik ayat ni, kaji balik. Sebab sedekah ni adalah amalan yang paling senang dan paling instant, paling cepat kita boleh buat. Kalaulah si orang yang nak mati tadi, dia kata, wahai Tuhan, minta tangguh nyawa, aku nak semayang. Semayang ni renyah tuan-tuan. Nak kena ada air semayang, nak kena masuk waktu, kena menghadap kiblat, nak kena baca dulu Fatihah apa semua rukun 13 tu. Renyah. Atau kalau dia kata aku nak puasa, susah juga. Pagi sahur, petang lagi baru settle puasa, 12 jam lebih. Atau dia kata aku nak buat haji, tak boleh juga, susah. Nama pun naik lagi 100 tahun. Lepas tu mati nak buat haji, kan? Lepas tu dengan nak tawaf lah, ihramnya, mikotnya begitu begini, susah. Tapi pasal apa dia minta aku nak sedekah? Sebab sedekah ni pahala yang paling instant, paling cepat. Tuan-tuan seluk poket, ambil duit, boh dalam tabung, on the way dia nak masuk tabung tu, pahala dah jalan. Dia tak perlu ada air semayang. Basah duit tu nanti. Kita ambil semayang dengan duit-duit tu sekali. Tak payah, dia tak perlu ada air semayang. Sedekah ni tak perlu menghadap kiblat, tak perlu. Kan? Sedekah ni tak perlu masuk waktu macam semayang, tak ada. Bila tuan-tuan rasa nak sedekah aja kan, pegang-pegang, alamak wallet tak bawa, contoh tak? Handphone bawa. Carilah QR code kat surau ni kalau ada. Tak ada, saya bagi, saya punya boleh je. Sama je kan. Jadi sedekah ni dia instant tuan-tuan. Saya bila sebut sedekah ni, saya cerita sikit. Sebab saya tengok dekat kawasan tuan-tuan ni macam ada sedikit kesesuaian kalau nak buat. Saya ada nampak idea tu, Allah bagi pula malam ni, bagi ingat benda ni kan. Saya pergi dekat masjid Jenjarum. Masjid Jenjarum. Ada satu jamaah situlah. Saya situ jemputan saja. Sekali-sekala, setahun sekali, 2 kali diorang jemput, kita pergilah, sempena-sempena kan. Jadi satu haji ni, lepas habis saya forum malam tu, dia bawa saya keluar daripada masjid. Dia kata, Ustaz, saya ada 1-2 projek untuk masjid, tapi ada NGO diorang lah. Tapi saya buat dan masjid bagi, kita buat. Yang saya nak highlightkan adalah dia buat tabung derma berkonsepkan drive-thru. Drive-thru kan, tuan-tuan saya tengok kan, ada seorang masjid yang tabung derma drive-thru kan. Okey. Yang dia buat ni,
Kalau kira-kira tabung dengan kos semualah. Kalau ini saya cerita je, saya tak ada apa-apa komisen tau. Saya cerita saja. Sebab saya tengok tempat tuan-tuan ni ada potensi. Sebab tepi ni ada sekolah agama. Jadi bila sekolah agama ni tiap hari mak ayah hantar anak, kan ramai lah. Jadi mungkin disimpang masuk ke simpang keluar, ikut manalah tuan-tuan fikir tengok, kod-kod lah kalau tuan-tuan berminat boleh suruh sahabat ni buat, sebab dia buat satu Malaysia. Termasuk masjid sahabat saya Ustaz Firdaus di Masjid Merbuk tu lah, yang viral Masjid Al-Bushra Merbuk Sungai Petani tu kan. Jadi dia pun buat kat situ. Dia punya soalan yang selalu orang tanya pada dia lah. Dia kata, tuan, kita buat tabung drive-thru kat luar ni orang tak curi. Itu soalan paling popular lah. Takut orang curi. Jadi dia jawab senang je. Dia kata tabung dalam surau pun orang curi. Kan? Yang dalam pun orang curi. Tapi yang luar ni dia kata jangan bimbang. Sebab pengalaman dia buat, tapak piling untuk bubuh tabung ni dia memang simen mati. Dia punya piling dia saja dekat 300 kilo. Berat dia tu. Saya ada simpan gambar, nanti saya boleh send kat Abang Amir insya-Allah. Kos buat dia 4,000 lebih semua sekali. Kan, dengan tabung besar, dengan simen tapak, dengan adalah penutup dia apa sebersikit daripada hujan ke apa. Dan bagusnya tabung ni tuan-tuan, dia kita boleh buat, sebab dia kata bila letak luar orang senang nak sedekah. Ini bandar tau, Shah Alam. Masjid Kampung Jenjarum tu, nama dia pun Kampung Jenjarum, celah kelapa sawit. Kan? Masjid apa ke nama dia tak? Dalam kampung. Dia kata, ustaz, hari-hari Sabtu Ahad ni orang kayu basikal banyak kat dalam kampung tu. Cina masuk duit. Cina masuk duit. Kalau buh dalam surau, dah lah dalam surau, dalam pula. Kan, bukan luar kat koridor lagi tak berani nak taruh kan. Dalam, tapi tuan-tuan ada kat luar juga. Dalam lagi lah dan Muslim tak masuk kan. Dengan seluar pendek dia semua kan. Tapi bila letak luar, ramai orang akan buh. Dan bagusnya dia cakap, kita boleh aktivitekan tabung itu sebagai tabung kecemasan. Contoh, katalah ada, na'udzubillah lah, ni contoh katalah di taman kita ni, kejiranan kita ada rumah terbakar. Contoh ada rumah terbakar. Jadi kita nak bantu dari pihak Surau Najahiyah ni, kita umumkan untuk tabung luar sana drive-thru untuk seminggu ni, Ahad ni sampai Ahad depan, kita khusus khas untuk umat terbakar sahabat kita ni. Dia kata, ustaz, banyak boleh dapat ustaz. Dia letak depan sekolah agama, depan masjid tu ada satu sekolah pasti, tak silap. Pasti pun balon juga sebiji lagi kat situ. Drive-thru juga. Kan? Itu hari diorang aktifkan tabung Palestin. Beribu dapat. Jadi dah kebetulan saya cerita pasal sedekah ni kan. Jadi dia pesan pada saya, dia kata, ustaz tengok mana tempat yang macam ada potensi. Macam ni lah, ada sekolah agama apa semua. Itu lagi ramai orang ustaz, lagi boleh banyak dapat. At least dia bantu keuangan surau juga. Itu je tuan. Kan? Jadi itu sikit lah, tak apa, nanti saya akan forward dekat Abang Amir lah. Tengoklah kalau berkenan, mesyuarat ke apa, setuju, jalan lah. Kalau tak apalah, kita beritahu je kan. Jadi tuan-tuan, itu mungkin projek kita 2024 kan, projek 2024 untuk surau ke mana tahu kan. Jadi tuan-tuan, sebab apa sedekah tadi? Sebab dia instant. Seluk poket, masuk aja dalam tabung, ataupun transfer je QR code ke apa, dah pahala jalan terus. Sambil baring bergolek pun boleh. Kan? Tapi ada kat surau masjid, tapi bukan semualah yang bayar kat kami online. Seminggu baru bayar. Penat aku tunggu duit. Kuliah hari ni minggu depan pun bayar tuan. Apa yang susah sangat, sambil baring pun boleh transfer kan. Tapi tak tahulah, kita nak bising pun tak boleh kan. Orang dah bayar pun besar rahmat lah.
Kan? Tapi tak boleh tuan, jangan lama kan. Imam Syafi'i kata sebelum kering peluh. Ni dah 4 kali kering lah. Tapi ada masjid kat rumah saya lagi best, Masjid Sarjana Utama. Baru start kuliah buka kitab, duit dah masuk. Tu lagi syok. Boleh habis awal malam tu kuliah. Pasal gaji dah masuk. Jadi tuan-tuan, dia macam itulah, macam-macam ragam kan. Jadi tuan-tuan nak sebut, sedekah ni salah satu amalan yang segera dan sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah tuan-tuan. Tak perlu banyak, sikit pun boleh. Saya buat kutipan untuk Al-Fadhil Ustaz Farhan, sahabat saya, untuk tahfiz dia dekat Behrang tu. Saya tiap kali bawa tabung. Cuma malam ni saya tak bawa lah. Saya bawa tabung tu, dekat tabung tu ada QR code, saya letak. Ada orang dia cerdik lah, dia tangkap gambar QR code tu, dia simpan. Kita lagi senang macam tu kan. Kita tangkap, kita simpan. Hari-hari dia infak tuan-tuan. Saya tengok hari-hari masuk, tak banyak, RM1, RM2, RM1, RM2 setiap hari. Subuh je kadang masuk, nampak dah noti tu RM1. Tahu dah mesti kawan ni. Dia simpan QR code tu dalam handphone dia. Dia tangkap gambar kat tabung tu siap-siap. Hari-hari dia sedekah RM1, RM2. Tak banyak, RM1, RM2. Tapi itu kemampuan dia, besar pahala kan. Dia boleh buat secara istiqamah. Kan? Jadi tambah zaman kita canggih-canggih sekarang ni, lagi mudah tuan-tuan sebenarnya. Cari je account number ke, QR code ke, dah kita boleh transfer setiap hari kan. Dah e-Madani pun dapat 100. Gunalah duit tu walaupun susah nak guna. Kan? Jadi sebab itulah tuan-tuan, hebatnya amalan ni. Termasuk disebut tadi zikir dan juga apa tadi, doa. Kan? Zikir dan doa. Najahiyah ada QR code? Ada lah. Duit now ke QR code biasa? Duit now. Sebab dia kalau QR code biasa tu, bank sama bank dia. Kalau duit now tu semua apps boleh scan. Tashengo boleh kan, Settle, Petronas boleh, senang. Kalau duit now tu okey lah. Baik, jadi tuan-tuan, selain daripada itu disebut tadi adalah mendekatkan diri pada Allah dengan zikir dan doa. Zikir ni ikut kita lah, zikir selawat ni boleh kan. Dan ulama' setujulah, mana-mana pun kalau kita tengok perbahasan ulama', mereka sebut pusing-pusing jalan cerita dia macam mana pun, ulama' kata selawat itu lebih afdal daripada zikrullah. Ulama' sebut kan. Zikir ni tak apa, kita boleh zikir subhanallah walhamdulillah, apa benda pun tak apa. Tapi dalam masa sama, selawat jangan tinggal tuan-tuan. Sebab selawat ni dia sangat istimewa berbanding ibadah-ibadah yang lain. Kerana selawat ni dia melibatkan Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat hari Jumaat tu imam selalu baca, orang lelaki dengarlah. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas nabi. Ibadah lain tak ada tuan-tuan. Semayang kita saja, puasa malaikat tak ada, kita saja. Allah pun tak ada puasa. Tapi main dengan selawat ni, dia ada campur tangan kat situ. Ada joint venture dekat situ. Jadi menunjukkan hebat dan dahsyatnya kelebihan-kelebihan kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tuan, kita selawat, kita zikir pun tak apa, tak ada masalah. Baik, cuba kita tengok sedikit hadis kudusi itu. Dalam sebuah hadis kudusi disebut, ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala zakartuhu fi mala khairum minhu wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'a
wa in taqarraba ilayya zira'a taqarrabtu ilaihi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Hadis sahih Imam Bukhari. Yang ini nama dia hadis kudusi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, aku, yakni Allah, adalah sebagaimana sangkaan hamba terhadap aku. Jadi tuan-tuan, berurusan dengan Allah Ta'ala itu adalah lebih mudah berbanding kita berurusan dengan manusia. Dengan manusia ni macam-macam lah, PL, kelaku, karenah, apa semua kan. Tapi dengan Allah ni senang. Allah kata, macam mana sangkaan kamu kepada aku akan pulangkan balik sangkaan itu kepada kamu. Maksud dia, ulama pernah sebut, ibarat kita macam tengok cermin. Cermin muka tu lah. Pagi kita mandi subuh tu, lepas mandi tengok cermin kan, nak sikat rambut pakai bedak semua. Jadi bila kita tengok muka kita dalam cermin tu, insya-Allah selalunya mesti sama lah. Kan? Jaranglah tuan-tuan berdiri depan cermin, dalam cermin muka Cristiano Ronaldo. Kita pun tengok apa hal pula cermin ni kan. Ni dah jadi cermin cari pasal sama dia. Kan? Jauh benar beza kan. Ataupun Leonardo DiCaprio kan, pelakon Titanic tu, semat segak dah. Jadi pelik kita tengok cermin, kita pecahkan cermin tu, takut kita. Biasanya cermin muka ni mesti sama tuan-tuan. Macam mana muka kita asal ni, bertumpuk sini, bertumpuk lah dalam cermin tu dah. Tak lalat sini, tak lalat lah dalam tu. Cuma dia biasan lah kiri kanan gitu. Jadi Allah Ta'ala dengan kita ni macam tu lah. Kalau tak ada gigi, tak ada gigi lah. Mana boleh dalam cermin ada gigi pula kan. Itu pelik benar tu. Jadi tuan-tuan, nak sebutnya Allah tengok kita macam tu lah, macam mana kita tengok dia. Sama macam cermin tadi. Kalau tuan-tuan tengok Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah, Dia akan murahkan rezeki kita. Macam tu je tuan-tuan. Allah ni senang. Kita tengok dia, oh Allah ni Maha Pemurah ni, so Dia akan murahkan rezeki kita. Kita pandang Dia Maha Penyayang, Dia akan sayang pada kita. Kita pandang Dia Tuhan yang Maha Pengampun, Dia akan ampunkan dosa kita. Itu aja. Jangan kita pandang benda yang serong pada Allah. Contoh serong ni macam mana? Dalam Islam kita diajar bila kita berdoa, kena letak sangkaan baik, doa kita akan diterima oleh Allah. Aku dah doa dah, walaupun dah 20 tahun, tapi insya-Allah aku yakin satu hari besok Allah mesti terima doa aku ni. Sangka baik. Kan hadis ni tadi, aku seperti mana sangkaan hamba. So kalau kita sangka baik dengan Allah, Allah akan pulangkan sangkaan baik tu kepada kita. Dia akan return balik, mesti punya tuan-tuan, percayalah. Bukan suruh percaya cakap saya tak, ni hadis kursi ni. Bila kita sangka buruk, saya dah doa dah 25 tahun, dah penat dah ustaz, rasa-rasa macam tak ada harapan ustaz. Memang tak ada. Memang tak ada tuan-tuan. Allah ni senang aja. Kau tolak aja apa sangkaan buruk, Dia akan bagi yang tu. Kita letak sangkaan baik elok-elok pada Dia, Dia akan pulang balik. Senang Allah Ta'ala tuan-tuan. Jangan susah hati kita. Bila kita percaya Dia itu adalah Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha Pengurnia rezeki. Allah ni penyusun atur rezeki yang paling terbaik, itu adalah Dia. Dia tuan-tuan. Ar-Razzaq itu nama Allah. Maha Pengurnia rezeki, Maha Penjaga rezeki sekalian makhluk. Itu Allah Ta'ala.
Jadi sebab itu bila kita yakin Allah yang jaga rezeki seluruh makhluk, terutama kita ni, tak ada apa yang kita nak risau sebenarnya. Rezeki saya malam ni ada air cincau, itu pun belum tentu lagi lah. Kena saya balik lepas kuliah kan terlupa, pakai tak ada, itu je. Tapi insya-Allah saya cuba takkan lupa lah. Habis kuliah aku masuk lambek terus sekejap ni. Kan? Jadi tuan-tuan, rezeki ni Allah susun. Jadi tak usah bimbang. Saya cerita semalam kot, saya ada sebut satu kisah. Bila mana tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kalau kita tengok berlaku di satu zaman dulu, ada seorang, macam kita panggil abid lah, orang alim macam tu lah. Dia tengok seekor burung kan. Burung ni hari-hari ulang alik. Burung ni dia keluar daripada celah pelepah pokok kurma. Dia hinggap situ, dia keluar, dia pergi ke macam pasar lah, cari makanan. Dia akan ambil macam cebisan daging apa, terbang balik, pergi sarang tu, pergi balik pokok kurma tu. Jadi yang menghairankan orang alim ni, mana ada dalam sejarah burung bersarang dekat pokok kurma? Tak ada, tuan-tuan. Macam mana tak ada dalam sejarah burung bersarang dekat pokok kelapa sawit? Kelapa sawit tak ada burung, tuan-tuan, yang bersarang. Biasa yang bersarang kelapa sawit apa? Tahu tak apa? Ular kan, ular sawa lah selalu tak, bergulung kat atas tu. Jadi Tok Syekh ni rasa macam pelik kan. Apa hal pula burung ni boleh keluar daripada sarang celah pokok kurma, macam tak logik lah. Satu hari dia naik, dia gintai tu. Rupa-rupanya bukan itu sarang burung. Kerja burung tu hari-hari pergi pasar tadi, terbang cari makanan. Rupanya dekat situ ular sawa lah. Ada seekor ular sawa yang matanya buta. Bukan orang Perak buta, bukan. Ni ular sawa buta. Memang mata dia buta lah. Jadi menangis Tok Syekh ni, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hebatnya Tuhan mengaturkan rezeki ular tu. Ular tu melengkor je dalam tu, dia buta, tak boleh nak ke mana. Setiap hari ada pula burung ni tolong ambil cebisan daging. Sampai je dekat dahan tu, dia kata ular tu nganga mulut siap. Walaupun dia buta, tapi bab teka darah memang dia cekak. Dia macam manusia. Bab teka darah ni dia terror. Tengah tidur menganga mulut kan. Hebat kita ni. Ular pun sama, menganga dia. Burung sampai dia nganga siap jatuh kat daging. Esok dia pergi lagi. Ada rezeki ular, tuan-tuan. Siapa jaga? Allah Ta'ala jaga. Kita manusia yang orang kata ada tulang 4 kerat apa semua ni, apa yang kita nak risau, tuan-tuan? Rezeki kita ada, Allah dah tulis. Malam ni balik kuliah sat lagi, tuan-tuan makan apa, minum apa, semua Allah dah tulis. Kan? Semua dah diatur. Kita menjalankan plan yang Allah dah susun. Kadang-kadang kita merancang lain, dapatnya lain. Dah rezeki kita bukan itu. Katalah plan lepas nak pergi kedai jap, teringin nasi goreng USA, contoh kan. Pergi-pergi tokey tu kata USA tak ada lah, Amerika ni saya tak nak ustaz. Nasi goreng Cina je tinggal. Saya dulu mati-mati ingat nasi goreng USA tu Amerika, tuan-tuan. Rupa-rupanya udang sotong ayam. Kurang ajar betul. USA tu udang sotong ayam. Tuan-tuan pun baru tahu apa malam ni. Jangan buat-buat pandai kan. Tuan-tuan pun baru tahu malam ni. Udang sotong ayam USA. Saya duk ingat Amerika ke, sebab ada lawan dia nasi goreng Cina kan. Kau ingat Cina tu Amerika, rupanya bukan. Nasi goreng udang sotong ayam. Jadi sebab itulah tuan-tuan, rezeki kita malam tu tak ada USA lah. Makanlah Cina tu. Contoh gitulah. Allah yang susun. Jadi kita azan. Silakan.
Sila. Bilal Mekah. Besok kita ada kuliah subuh dan kuliah maghrib. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih semua sahabat yang hadir, yang tap screen, yang bagi gift, moderator saya semua, terima kasih banyak. Yang komen, terima kasih. So besok kita ada kuliah subuh dan kuliah maghrib. Sebab besok Selangor cuti. Esok Selangor cuti. Cuti apa tu? Sultan Selangor punya hari lahir, birthday. Dan siapa nak join grup community WhatsApp Ustaz, boleh tekan link dekat profile, InsyaAllah. Dalam tu Ustaz updatekan jadual-jadual kuliah setiap hari. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini surah An-Najahiyah section 19, Sya'lam. Kat Sya'lam. La ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tersambung sedikit lagi insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maknanya dalam apa situasi dan apa keadaan sekalipun, kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Letak aja semua sangkaan baik, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita sangkakan itu. Rezeki kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, wang ringgit kita. Letak aja sangkaan baik, Allah akan susun yang terbaik kepada kita. Baik, kita habiskan hadis tadi. Kemudian Allah kata, dan aku bersama dengan dia apabila dia menyebut dan mengingati aku. Kalau kita nak Allah ada sentiasa dengan kita secara dekat, maka Allah ajar kita dalam hadis ini sentiasalah ingat pada dia. Ingat Allah ni dalam bentuk dipanggil zikrullah. Sama ada kita semayang, kita duduk dalam majlis ilmu macam ni pun, insya-Allah kita ingat pada dia. Kita zikir, kita selawat, kita baca Quran, kita sedekah. Itu semua adalah jalan-jalan kita ingat kepada dia. Jadi kalau kita sentiasa ingat pada Allah Ta'ala, dia akan ada dan bersama dengan kita. Bayangkan bila Allah sentiasa ada dan dia sentiasa bersama dengan kita, apa yang perlu kita nak risaukan lagi? Kan? Sebab dia dekat dengan kita, tak ada masalah tuan-tuan.
Allah akan jaga kita sebaik-baiknya. Apabila dia menyebut aku secara sendirian, nescaya aku menyebutnya juga secara sendirian juga, kata Allah. Kalau kita zikir seorang-seorang, Allah akan ingat kita seorang. Dan kalau dia menyebutku di hadapan orang ramai, nescaya aku menyebutnya pula di hadapan orang ramai yang lebih baik daripada itu. Dan kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, nescaya aku dekat kepadanya sehasta. Dan kalau dia dekat kepadaku sehasta, nescaya aku dekat kepadanya sedepa. Dan kalau dia datang kepada aku dengan berjalan kaki, yakni perjalanan biasa, nescaya aku akan datang kepadanya dengan berlari, dengan lebih cepat daripada itu. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini konsep yang diajar dan diingatkan kepada kita oleh Allah Ta'ala dalam hadis ini, supaya kita dengan Allah jangan ada sebarang gap atau orang panggil sekatan atau jarak yang jauh. Sebab tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apapun kita hidup hari ini bergantung pada rahmat dia. Kita bergantung pada rahmat Allah, maknanya rahmat ni makna kasih sayang dia. Kita bergantung harap dengan dia, dengan belas kasihan daripada Allah, dengan anugerah yang dia beri pada kita. Sebab kita ni tidak ada apa-apa, tuan-tuan. Jadi disebabkan kita ni tak ada apa-apa, maka kita kena letak kebergantungan kita yang sangat tinggi kepada dia. Tak payah bergantung harap dengan manusia, tuan-tuan. Sebab dengan manusia ni kita lebih mudah kecewa. Contoh, kita tengok Israel dengan Palestin. Berapa lama dah? 2 bulan, tuan-tuan. 2 bulan 3 hari. Satu tempoh yang sangat lama, kan? Bila kita harap dengan manusia, kita kata apalah ustaz, negara Arab OIC keliling haram tak boleh tolong pun. Kecewa tak? Kecewa, tuan-tuan. Kita harap dengan manusia, dia tak boleh buat apa, kita frust. Jadi letak kebergantungan kita 100% pada Allah. Teruskan berdoa, teruskan munajat, teruskan memohon, berdoa, merayu untuk umat Islam kita di sana, mujahidin kita di sana. Sebab Allah mendengar doa kita, tuan-tuan. Dan saya tanya pada beberapa anak murid, mungkin dalam ni ada juga, yang mereka ni adalah ex-army, bekas-bekas askar Melayu dulu, yang dah pencen. Saya ada jumpa satu surau, 2-3 orang dalam tu, pegawai besar tentera dulu, tapi dah pencen. Saja saya buka cerita, saya tanya Haji, apa pandangan Haji? Israel Palestin. Dia kata, ustaz, Israel dah lama kalah, ustaz. Mereka dah lama kalah, ustaz. Sebab apa? Sebab itu diorang asyik menyerang, ustaz. Dia kalau menang, seminggu je habis, dia menang. Tapi sebab yang mereka cari tak jumpa-jumpa. Mereka cari mujahidin, tapi tak jumpa. Itu yang ditembaknya orang awam. Tembak masjid, tembak gereja, tembak sekolah, tembak hospital, kan? Pasal dia tak jumpa, tuan-tuan. Apa kata salah seorang general, kita panggil ni lah, general besar Israel, tentera dia. Dia buat statement baru ni, tuan-tuan. Memang statement dia macam ni. Dia kata orang Palestin, khususnya mujahidin, mereka akan gembira kalau tentera Israel mati. Dia kata,
Orang Israel ni kata mujahidin akan gembira kalau tentera Israel mati. Tetapi mereka, yakni mujahidin tadi, lebih gembira kalau mereka mati. Berani nak lawan tuan-tuan? Mana berani Israel nak lawan? Mujahidin lawan nak mati, dia lawan nak hidup. Mana sama? Kontra. Tak berani tuan-tuan. Mujahidin pakai selipar je. Tuan-tuan tengok video-video tu kan, pakai tracksuit, pegang atas ni, bam, tembak, settle. Tu yang tentera Israel kata. Kemarin dulu ada seorang tuan-tuan, anak menteri Israel mati, mampus. Salah seorang tentera tu anak menteri, ambil kan, nak sangat. Jadi dia kata, kami melihat makhluk berwarna putih turun daripada langit. Tuan-tuan rasa siapa makhluk warna putih ni? Budak tahfiz ke? Malaikat tuan-tuan. Tentera Israel kata, kami tengok lembaga putih turun dari langit. Sebab tu orang kata kami berlawan dengan hantu, ghost. Pasal apa orang kata orang berlawan dengan hantu? Pasal peluru je sampai, penembak tak ada. Tak jumpa tuan-tuan. Mujahidin tak duduk kat mana, kita pun tak tahu tuan-tuan. Dan sahabat anak murid ni kata, ustaz, yang mujahidin bawa keluar ni baru 30%, ustaz. Senjata dia, tentera dia baru 30%, ustaz. Mampus Israel 2 bulan bertahan tuan-tuan. Dia nak surrender, dia malu kan, kuasa besar, buat gencatan senjata. Gencatan senjata tu dia nak deal lah. Tapi mujahidin dah bagi kata 2 kan, tak nak dah gencatan senjata. Kau nak, kau bebaskan semua, kami akan lepaskan semua. Baru ni dia kata dia nak masukkan air dalam terowong mujahidin. Dia nak sedut air laut masuk dalam terowong mujahidin. Mujahidin jawab senang aja, tahanan anda selamat dengan kami dalam terowong. Mampus kau nak masuk air dalam tu. Tahanan ada dengan kami dalam terowong. Nak buat macam mana tak? Dia psycho bodoh gitu. Tak tahu ada dalam terowong ke tidak kan, tapi dia psycho gitu je. Tak berani Israel tembak air dalam tu. Ada gambar saya tengok, dia sedut air laut dekat Gaza tu. Dia dah dapat kesan dah terowong-terowong yang mana kan, tapi diorang hold dulu. Pasal dah mujahidin buat statement macam tu. Mujahidin kata, tak apa, kau nak masuk, masuklah air tu, tapi tahanan korang selamat dengan kami ada dalam terowong. Takkan dia nak bubuh tuan, dia nak jaga tawanan dia kan, dia nak selamatkan tawanan dia tu. Jadi tuan-tuan, mereka dahsyat. Itu je kita boleh beritahu. Mujahidin ni sangat hebat. Jadi kita jangan buat tuduhan liar, kata ini semua Hamas punya pasal lah. Jangan cakap apa-apa tuan. Kita tak duduk di tempat orang. Tuan-tuan kenal saudara Nadir kan? Nadir yang apa NGO dia tu, Gaza Malaysia, apa benda tu kan, yang datang buat ceramah sana sini tu lah, yang kahwin dengan perempuan Palestin. Dia cerita baru ni, hebatnya mujahidin tuan-tuan. Ni cerita lama lah, tapi dia kisahkan balik. Ada satu kali tu mereka nak pergi ambush kepada Israel. Ada lebih kurang 53 orang masuk dalam terowong. Mujahidin punya terowong lah. Diorang masuk dalam terowong. Terowong diorang ni tuan-tuan bukan kecil, besar. Lembu pun boleh masuk. Besar tuan-tuan, macam besar. Macam mana dia korek, dia gali, tu jangan tanyalah. Tapi saya baca cerita dia, panjang terowong dia. Padahal Gaza tu bukan besar pun tuan-tuan. Gaza tu besar Shah Alam campur Kelang campur PJ sikit. Lebih kurang besar itu je kan. Dia tak besar mana, penduduk ramai 2 juta, tapi padat lah. Mereka gali bawah tanah ni bersimpang siur macam highway tuan-tuan, sepanjang 500 km. Terus 500 km Shah Alam sampai Perlis, tempat Syahidan Kasim. Paling parah kan. Sini sampai Perlis lebih kurang 500 kilo. Tuan-tuan bayang jauh mana.
Bersimpan siur bawah tanah. Mau tak pening buat puak tu. Jadi Nadi pernah cerita tuan-tuan, satu hari tu mereka nak buat ambush, nak serang cara hendak lah Israel. Adalah terowong-terowong mereka masuk, tapi Israel dapat kesan. Lepas tu tak tahu diorang terkepung dalam terowong tu tuan-tuan. Tak boleh ke depan, tak boleh ke belakang. Dia macam terkepung. Terkepung macam mana saya tak tahu, tapi terkepung maksud dia tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Masa tu nak masuk bulan Ramadan. Ramadan bila? Wallahualam, tapi cerita lama lah disebut. Apa jadi tuan-tuan? Bayang mujahidin 53 orang ni duduk terperangkap dalam terowong tu selama 50 hari. Sepanjang Ramadan mereka sahur sebiji kurma belah dua. Sebelah sahur, sebelah berbuka. Besok sebelah sahur, sebelah berbuka. 50 hari. Tuan-tuan rasa macam mana? Jiwa diorang macam mana tuan-tuan? Kita buka puasa dengan kurma meninggal tuan-tuan. Mau je kan? Mesti nak mutabak, roti john, roti bom makan, boleh tahan kita ni. Berjihad malah. Kan, roti bom 7 keping masa buka. Lepas tu tarawih haram tak pergi, pun dah meletup dalam perut lah kan. Jadi tuan-tuan, bayang 50 hari, 53 orang terperangkap 50 hari hidup tuan-tuan, makan kurma seorang sebelah. Macam mana jiwa mereka dilatih tak? Ada satu video anak murid hantar kemarin dulu, persiapan mereka, peluru pandu semua. Oh memang dahsyat. Mujahidin punya lah kan, dengan berkilat peluru pandu. Siap ada tulisan Yasin 105 kan, nama peluru pandu tu. Lepas tu dia punya snipers dia, penembak tepat. Kalah Rambo yang kita tengok, Sylvester Stallone kan, John Coreng tu kalah hak tu lagi. Hak ni smart lagi kan, dengan dia punya snipers dia punya panjang tuan-tuan. Senapang dia tu, teropong dia tu. Oh, tu mau nampak bukan lubang hidung, dengan bulu hidung boleh nampak tu. Jarak jauh punya tembak mesti kena tuan, mesti kena kan. Allah tolong insya-Allah. Jadi tugas kita tuan-tuan doa je. Mereka lebih tahu sebab mereka dah duduk dengan puak-puak ni lama tuan-tuan. Dia tahu kelemahan, kelebihan, selok belok kan, macam mana nak handle. Diorang tahu sebab diorang duduk situ. Diorang hadap Israel tiap-tiap hari kan. Jadi kita buatlah apa yang terdaya, apa yang termampu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pasti menurunkan pertolongan. Jangan tanya bila nak menang. Tak payah tanya bila nak menang. Tuan-tuan doa je. Sana buat kerja, sini buat kerja. Doa, bagi derma, bantu takat mana boleh kan. Ni nak masuk musim sejuk pula, carilah duit untuk pakaian musim sejuk ke apa. Kita buat cara yang terbaik. Sana cara dia, kita cara kita di sini kan. Jangan komplain, jangan petikai, jangan sindir. Alah ustaz pakai maflar Palestin, macam dia paling terpalestin sekali. Sekali hati aku kan. Bukan tuan-tuan tak pakai, tuan-tuan tak sokong. Saya benda ni memang ada je dalam kereta. Tiap kali saya kuliah, saya buat turun, saya sarung. Kadang-kadang saya terlupa kan. Bila pakai tu, adalah ingatan sikit, semangat sikit kan. Kita nak berjihad macam orang tak mampu tuan. Kita makan kurma sebelah tak ada apa kita. Sik lemak sepinggan pun tak ada apa kita. Macam mana kan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, itulah yang boleh kita share sikit pada malam ni. InsyaAllah tajuk yang berikutnya, pandangan para malaikat, kita akan sambung bulan depan, tahun depan lah, Januari 2024 InsyaAllah Bismillah. Jadi teruskan berdoa untuk saudara Islam kita di sana. Saya nak tembak lebih-lebih pun tak boleh juga tuan. Saya punya akaun 2 dah kena cangkuk dengan TikTok lah kan. Seminggu dah tak boleh buat live. 2 akaun saya kena. Ni tinggal 1 je lagi akaun saya ni. Kalau kena yang ni memang aku tak live dah lepas ni. Jadi tak boleh cerita panjang, kan kena sangkut pula satu kerja pula. Tapi tak apalah, itu dia punya cabaran kita kan. Kita tompang rumah dia. Rumah TikTok ni kita tompang je kan.
Lepas tu kita pergi conteng dinding, marahlah dia. Macam tu kan. Kita pergi rumah orang, kita pecahkan pinggan dia kan. Marah dia. Jadi tak apalah, takat mana boleh tuan, kita share baik-baik insya-Allah. Tajuk berikut kita akan sambung pada bulan depan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tahun 2024 Allah jadikan tahun yang terbaik buat kita sepanjang hayat kita insya-Allah. Terbaik dari semua sudut lah. Ibadah kita, amalan kita, bacaan Quran, sedekah dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi bulan depan biiznillah. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.